Ni semua soalan hak mai ni cerita dia festival Bon Odori. Hak bunyi dia apa betul? Bon apa ni? Bon Odori. Nak jawab kan ni? Okey. Tuan-tuan kena dengar bagi clear benda ni. Dalam dia sebenarnya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukuman ke atas sesuatu itu ialah cabang daripada gambaran mengenainya. Maksudnya apa yang kita hukum berdasarkan apa yang kita tergambar di dalam fikiran kita, di dalam pengetahuan kita. Kalau kita tak tahu, maka sukar kita nak hukum. Tapi setelah kita tahu, baru kita hukum. Saya buat benda mudah dulu tuan-tuan untuk faham. Satu orang bagi maklumat tentang si A, dia bagi maklumat tak elok, dia ni macam ni. So kita punya hukuman, orang tanya dia, patut tak saya ambil dia tu jadi isteri? Ish, tak sah kot, tak sesuai. Tak sesuai dia tu hasil daripada gambaran yang ada pada dia. Tapi kalau dia diberikan maklumat yang lain, mungkin hukuman dia lain. Jadi yang penting dalam hal ini ialah mendapatkan gambaran yang sahih tentang sesuatu hal sebelum kita mengeluarkan hukuman mengenainya. Okey. Itu sukar untuk saya kerana Bon Odori ni saya taklah tahu dua perkara. Yang pertama, kita tahu berdasarkan pembacaan tentang kaitan upacara ini ataupun festival ini dengan kepercayaan yang syirik dan salah, ruh dan seumpamanya. Itu satu. Yang keduanya ialah, adakah yang akan dibuat di Malaysia itu sama macam yang diceritakan di dalam laporan-laporan? Itu pula. Itu mesti juga kita ambil tahu supaya adil di dalam hukuman. Tuan-tuan kena dengar bagi adil. Kita di Perlis ni ada Songkran. Songkran kita fatwa tak boleh, sebab kita tahu perayaan dia tu memang membabitkan kepercayaan dan seumpamanya. Tapi kalaulah satu upacara amalan itu dibuat, memang ada asalnya yang tak baik, tetapi apabila dia datang, versi yang datang pada kita tu dah tak ada dah benda tu, tak ada dah kepercayaan tu. Saya buat contoh mudah tuan-tuan. Ketupat dalam sejarah dia di Indonesia dan seumpamanya, dia ada kepercayaan jamuan kepada dewa dan pemujaan. Tapi ketupat yang ada kita makan ni dah tak ada, siapa pun tak tahu dah yang tu. Yang kita tahu, kita makan je lah. Raya kita buat ketupat, dan tak ada pula siapa kata sunat buat ketupat hari raya. Cuma raya tak ada ketupat macam tak syok. Yang tu saja. Bukan rukun makan ketupat, tapi dah duk biasa daripada kecil kita raya makan ketupat. Tak ada siapa associatekan ketupat dengan agama. Saya buat contoh yang lain. Pulut kuning. Dulu pulut kuning ni ada kepercayaan yang karut. Kalau nak tunai nazak apa-apa, kena buat pulut kuning. Pergi buat pulut kuning, pergi jamu tok keramat ke apa. Itu salah. Tapi pulut kuning hak kita duk makan ni dah tak ada dah. Kita kira kuning elok sedap je. Bubuh pandan ke apa sikit, baguslah. Ada benda itu, tapi tidak ada lagi kepercayaan itu. Pesta ni saya tak tahu kalau tuan-tuan tanya saya. Cuma hukuman dia begini. Jika sekiranya dia datang dengan pakej kepercayaan yang salah, khurafat, sesat, misalnya, tak nanti Bon Odori, Gunung Ledang ke Gunung Jerai masuk sekali. Bila ada khurafat karut marut yang salah,
kita pi join meraihkan mungkar, itu hukumnya adalah haram. Jika sekiranya upacara itu membabitkan kepercayaan kufur, percaya bahawasanya dewa muncul ataupun dewa keberkatan memberikan apa pada hasil tanaman dan seumpamanya, yang semua itu merupakan milik Allah Azza wa Jal, kita sertainya kita berdosa. Jika kita redha bil kufur, maka kita juga kufur. Kalau mungkin kebanyakan orang dia tak redha lah, dia saja enjoy. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, riwayat Abu Daud. Siapa yang menyertai satu kaum, siapa yang menyerupai satu kaum, dia di kalangan mereka. Ini positif dan negatif. Kalau dia menyerupai yang negatif, dia negatif. Kalau dia menyerupai yang positif, dia positif. Kalau dia menyerupai yang baik, dia baik. Menyerupai yang tak baik, tak baik. Kalau dia makan chopstick, dia pakai baju chongsam, dia jadi orang Cina. Tapi dia Cina bukan agama. Cina, dia pakai baju Melayu, dia pakai sampin, walaupun dia India, dia Cina, dia macam fahawa dia kalangan orang Melayu lah. Ridwan T, pakai baju Melayu, kita rasa dia macam Melayu lah, kan? Itu dia punya moral dia. Tapi jika penyerupaan itu baju padri, maka itu bukan penyerupaan kaum, itu penyerupaan agama. Nabi apabila diberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya raja-raja tidak membaca surat apa yang tidak ada fihi khatam, yang tidak ada cop, fattakhidha khatiman min fiddah ka'anni ara bayaduhu fi yadihi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas. Baginda mengambil cincin yang boleh cop, seakan-akan kau masih nampak putih cincin itu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata depa cop lah surat depa, kita jangan duk tiru duk cop surat macam depa pula, tu kerja orang kafir. Tak, oleh kerana itu bukan agama, itu adalah satu cara yang mana cara tu ada manfaatnya. Bila cop surat, dapat kita tahu originality ataupun authenticity kepada sesuatu surat tu. Nabi terima cop tu, Nabi buat cop. Nabi tak kata itu tiru Maharaja Rom dan Parsi, tak, Nabi tak kata. Nabi pun buat cop macam mereka buat. Maksudnya meniru yang bukan akidah, yang bukan sesat, tak mengapa. Kita kena tengok hal ni. Kalau pesta tu package dia tu merangkumi khurafat, amalan khurafat, kepercayaan khurafat, perbuatan khurafat atau perbuatan syirik dan kufur, haram menyertainya. Kalau meredai kekufuran dalamnya juga merosakkan akidah. Kalau package tu mari tak ada apa, dia pakai kimono saja, jalan getek-getek macam Jepun saja, lepas tu pergi makan sushi saja, lepas pada tu sembang cara Jepun saja, yang tu hanya menyerupai kaum, tidak menyerupai agama. Jadi kita hendaklah lihat hal ni. Tuan-tuan tanya saya nak kena tahu detail benda ni lah, nak kata belah mana, wallahu ta'ala alam. Tapi beberapa ada mufti yang telah mengeluarkan pandangannya dan kita hormati. Mungkin beliau telah buat kajian, beliau kata ini syirik dan seumpamanya. Saya setakat ni belum menyatakan itu pesta yang syirik dan seumpamanya, dan mungkin ada asasnya. Mungkin beliau tahu maklumat yang sebelum daripada ini, wallahu ta'ala alam. Sesiapa yang nak bagi jawapan ataupun yang tanya, dia boleh buat kajian, tengok ada unsur apa dalam pesta ni. Dulu kita putuskan tentang Songkran, wakil masyarakat Siam mai bahas dengan saya. Dia tanya saya dalam majlis, tidakkah Islam itu mengiktiraf kebudayaan? Oh, kemah tanya saya. Saya kata ya, dia mengiktiraf kebudayaan yang tak bercanggah dengan dia. Ya, Islam mengiktiraf. Sebab tu Nabi bila datang, Nabi tengok ada benda-benda, innal ansar yu'jibuhumul lahu. Kenapa tak menyanyi? Orang Ansar kan suka menyanyi. Nabi kata bila kahwin,
Nabi tengok mereka tak menyanyi, tengok Nabi ada, Nabi tak menyanyi. Ansar bukan suka menyanyi. Nabi kata Aisyah, ama ma'akul lahu fa innal ansar yu'jibuhumul lahu. Tak ada menyanyi lah, Ansar kan suka menyanyi. Nabi apa menyanyi? Itu Nabi betulkan. Bila lirik salah, Nabi betul. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada Nabi yang tahu apa nak berlaku besok. Nabi betul. No. Ini tak. Jangan kata. Yang ni. Quli ma kunti taquli min qabl. Kata apa yang kau kata sebelum ni. Nabi tahu yang besok. Nabi tak tahu. Dia kata di sisi kami ada Nabi yang tahu besok nak berlaku apa. Nabi kata, yang ni jangan kata. Yang tahu besok nak berlaku apa siapa? Allah. Itu Nabi. Nabi tak kata, tengok baru dia bergerun kat aku tahu besok nak berlaku apa. Kita yang tak Nabi, manusia yang tak Nabi ni duk pergi habaq, tok guru dia tahu apa, main duk scan. Hang ni tak lama lagi jadi sekian. Pakatlah sekian, bayar seorang RM50. Ada kadang-kala karamah di mana Allah lontarkan pengetahuan ataupun lintasan kepada orang soleh dalam hal tertentu. Tak adalah semua orang dia tahu. Kadang-kadang macam Yusuf Al-Murakushi yang menyatakan bahawa kemungkinan An-Nawawi akan jadi. Dia Allah campakkan, dia kata amunajjimun anta, engkau buat ramalan kata, dia kata aku Allah lintaskan aku, dia akan jadi satu. Macam itulah. Tapi maksudnya Islam i'tiraf selagi tidak bercanggah dengan akidahnya. Wallahu a'lam.